أحسنتكم في حياة القلم ونفعتكم بالسماء بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita buka dengan bacaan Alkitab dan bacaan sebuah ayat suratul Kahfi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi pelihara kita daripada fitnah dajjal insyaallah. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.
Yang saya hormati Tuan Haji Rosdan bin Siddiq selaku pengurusi Masjid Rawdatul Jannah Taman Damai Jaya serta ahliyatul kuasanya. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kitab Khilafiyah Persoalan dan Penjelasan, yang mana kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang tajuk mafhum dan bentuk ibadah. Ya, kita sambung tajuk ini, yang mana tajuk ini masih lagi kita kupas, dan malam ini merupakan siri yang ketiga berkaitan tentang apakah makna ibadah mengikut pandangan ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a fi daraini. Mafhum dan bentuk ibadah sebagaimana yang kita bicarakan sebelum ini, tuan-tuan, mengikut pandangan Abu Qasim Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, menyebutkan bahawa ibadah itu setinggi-tinggi penghinaan diri. Dan beliau menyatakan ada dua makna. Makna pertama ataupun makna hakiki yang dipanggil puncak ketundukan setinggi-tinggi penghinaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita menyambung makna yang kedua, ya, mengikut pandangan Abu Qasim Al-Asfahani. Makna yang kedua iaitu makna umum. Ibadah itu memberi maksud makna umum. Maksud lain apa, tuan-tuan, ialah al-hasanat. Ibadah yang dilakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan, iaitu apa? Perbuatan yang boleh mendekatkan diri dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dipanggil dalam bahasa Arab taqarrub. Ya, taqarrub ila Allah, iaitu perbuatan mendekatkan diri dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, tuan-tuan, sebagaimana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, intizarul faraji ibadah. Menunggu kegembiraan itu merupakan satu ibadah. Menunggu kegembiraan itu merupakan satu ibadah, adalah ibadah. Contoh, kita nak berbuka puasa, ya, seronok, tuan-tuan, gembira tak? Gembira. Ya. Gembira, sesungguhnya memang sangat gembira. Kalau tak ya, tuan-tuan, dah lama dah telan makanan depan meja tu. Tapi sabar, tunggu saat ketika laungan azan. Ya, azan maghrib bukan azan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma lakas sumtu wa bika amadu. Azan asar. Hati-hati. Ya. Itu suatu nak berbuka puasa. Macam juga orang nak nikah, tuan-tuan. Tunggu nak diijab kabulkan, seronoknya. Sama ada pasangan lelaki maupun pasangan perempuan, seronok tunggu. Tunggu tu satu kesabaran. Ya, Cik Syam, seronok tak? Seronok. Tu umpamanya kebaikan. Nikah tu perbuatan yang baik. Maksudnya pernikahan mengikut jalan yang betul. Pernikahan mengikut jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pernikahan yang bentuk tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh nikah mut'ah.
nikah mut'ah merupakan nikah yang tidak iktiraf oleh para jumhur ulama. Ya, dipanggil dalam bahasa kita nikah kontrak. Pernikahan kontrak 3 hari, 4 hari, seronoknya 3 hari, 4 hari. Ini berlaku tak? Berlaku. Tetapi di dalam hukum telah dibatalkan. Syariat ketika itu telah dibatalkan, dimansukh, tak boleh dipakai. Tapi ada segelintir agamawan yang mengamalkan nikah kontrak. Faham itu tuan? Jangan pula cari maklumat apa itu nikah kontrak. Cuba pula. Ada sahabat saya tuan-tuan pergi ke Indonesia. Ditawarkan, "Pak, mau nikah?" Siapa tak nak nikah tuan-tuan? Tapi tak lama, berapa? Seminggu lah. Ustaz dia tanya, dia balik-balik tanya, "Ustaz, nikah seminggu tu nikah apa Ustaz?" Orang lurus bendul, saya kata itu nikah kontrak. Jangan pula tuan-tuan cuba-cuba. Ya Juruslan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi apa yang disebutkan contoh tadi, intizarul farajil ibadah, ya, menunggu kegembiraan itu merupakan ibadah. Riwayat Imam At-Tirmizi At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Al-Alamatul Muhaqqiq Abi Zainuddin Zainul Abidin bin Sumata menyebutkan dalam kitabnya Al-Ajwibatul Ghaliyah, para ulama muhaqqaqun telah menyebutkan bahawa ibadah dari segi syarak ialah melakukan dengan ketundukan yang paling mendalam, dalam masa yang sama beriktikad adanya rububiyah. Dalam pegangannya ada sifat rububiyah, maksudnya sifat ketuhanan yang disembah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada yang diibadahkan itu, ya, beriktikad adanya rububiyah pada yang diibadahkan itu. Kita sembahyang Allahu Akbar. Ya, kita sembahyang tuan-tuan. Kita yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala itu melihat apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala tahu apa yang kita laksanakan. Sebab tu bagi orang yang golongan sufi, hatinya bersih, maknanya tumpuan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuannya untuk makhluk. Ya, Allahu Akbar. Tapi niatnya, hatinya tu tuju kepada makhluk. Maksudnya apa? Orang puji dia. Ya, dah habis sembahyang, ya Allah, lamanya kau ni Ruslan sembahyang. Itu baru setengah jam. Dalam hati tu kan, hati-hati. Ya. Atau beriktikad adanya sesuatu dari kelebihannya, seperti ia boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah Ta'ala boleh datangkan manfaat dan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberikan mudarat. Ya. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dalam tempoh 2 tahun yang lalu Allah Ta'ala ujikan dengan COVID. Ada manfaat, ada yang mudarat. Ya. Manfaatnya apa tuan-tuan? Banyak sebenarnya. Tak ada ke COVID ni manfaat? Banyak. Kita rajin doa dengan Allah. Ya. Dekat dengan Allah, merayu, ya Allah. 3 bulan pertama je. Ya. 3 bulan pertama je tuan-tuan. Lepas tu lantaklah. Ya. Tapi boleh memberi kesan juga tak? Ya. Maknanya COVID juga memberikan mudarat. Ya. Semua tu ada hikmah tuan-tuan. Ya, sesuatu kejadian yang Allah Subhanahu wa taala uji tu ada hikmah. Ya. Jadi hikmahnya
bagi yang mata hatinya celik. Ya. Bagi mata hatinya tak celik, dia kata sengsaranya ya Allah. Nak buat itu tak boleh. Ya, nak keluar rumah, ya. Kena pakai face mask. Ya. Nak berjalan jumpa kawan, dulu boleh peluk, sekarang tak boleh peluk. Contoh, dulu kaum ibu kalau jumpa kawan dia peluk, kemudian dilaga pipi tu kan. Memang budaya dia. Dilaga pipi. Orang lelaki tak boleh laga pipi, dia geli lebih. Itu dia. Nak salam pun tak boleh. Jangan, nanti kena COVID. Allah Akbar. Tapi hari ini alhamdulillah dah boleh bersalam-salaman. Ya. Maknanya mudah-mudahan kembali kepada kehidupan yang normal. Ya. Dah sembahyang boleh rapat-rapat. Dulu jarak-jarak tuan-tuan. Ya. Dulu nak sangat jaga, Allah Taala bagi. Dulu rapat tak nak. Bila bersentuh antara kaki kawan sebelah, ditarik tuan-tuan. Allah Taala beri tuan-tuan 2 tahun sembahyang jarak. Allah, barulah kita dapat nilai manfaat dan mudarat. Adapun melakukannya dengan tidak ada i'tiqad seperti ini, maka tidaklah ia termasuk dalam ibadah pada asalnya, walaupun perkara itu umpamanya sujud kepada selain Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada perkara ini. Ya. Umpamanya perintah Allah kepada para malaikat supaya mereka sujud kepada Adam. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ciptakan, ya, nak ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, maka makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya malaikat tak setuju, ya, tak setuju dengan kejadian Nabi Adam alaihi salam, bangsa Adam. Ya, mereka kata, ya Allah, kenapalah nak ciptakan Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Kenapa nak jadikan mereka sebagai khalifah? Kami kan lebih baik. Ya. Kami ni makhluk yang lebih baik berbanding bangsa Adam alaihi salam. Ya. Tapi Allah Taala jawab, kamu lebih mengetahui ataupun aku yang lebih mengetahui. Ya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur, itu satu teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat terima tuan-tuan. Ya. Maka berlakulah arahan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril. Mula-mula Allah Ta'ala perintahkan, wahai Jibril, ya, kamu turun ke dunia ini, sebagaimana disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Ya. Turun kamu di muka bumi ini untuk ambil tanah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Jibril. Maka Jibril turun. Sebab malaikat ni makhluk yang taat, tanpa mengingkari apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Berbeza kita sebagai makhluk bangsa Adam. Ada yang kita taat, ada sebaliknya. Ya. Itu dia. Jadi apa yang berlaku ketika Jibril alaihissalam nak mengambil tanah, maka bumi bersuara, wahai Jibril, sesungguhnya aku ini makhluk mulia dan aku bimbang aku merupakan salah satu makhluk yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini suara bumi. Cuma kita tak dengar, tuan-tuan. Tetapi kajian mengatakan memang bumi itu mengeluarkan suara. Kajian sains, tuan-tuan, cari akhirnya ada. Memang ada, tuan-tuan. Cuma kita tak dengar. Ya? Kita tak dengar. Kalau kita dengar, tuan-tuan, kita nak jalan di muka bumi pun secara hormat,
pelan-pelan, tidak menghentakkan kaki kita. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maknanya kalau hentak-hentak kaki tu kan, ustaz, tentera tu hentak-hentak kaki tu sombong. Jangan pula. Itu lain tuan-tuan. Bukan. Tapi kalau niatnya begitu, maka samalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila bumi mengatakan demikian, maka Jibril tak sanggup nak mengambil. Maka mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku tak sanggup. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil. Wahai Israfil, sila pun perkara yang sama disebut oleh bumi. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Bahrul Mazzi. Maka mengadu Israfil kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku tak sanggup wahai Allah. Dan Allah taala akhirnya perintahkan kepada malaikat Israil alaihi salam. Tibalah giliran Israel, sampai di muka bumi ini Israel pun lakukan perkara yang sama. Nak ambil. Bumi kata, wahai Israel, aku merupakan salah satu makhluk yang mulia dan aku bimbang. Aku merupakan makhluk yang akan dilontarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Israel tuan-tuan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Kata Israel, wahai bumi, sekiranya aku tidak mengambil engkau, aku telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak mahu salah satu makhluk yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Israel ambil sekumpulan tanah untuk diciptakan bangsa Adam. Tengok tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dalam kitab Bahrul Mazzi, bahawa Israel alaihissalam mengambil sebahagian tanah daripada utara, sebahagian tanah daripada selatan, sebahagian tanah di sudut timur dan sebahagian daripada barat. Maka cantumlah jadi Adam. Sebab tu tuan-tuan, kita ni ada yang warnanya cerah kulit kita, ada yang warnanya gelap, ada yang baunya Masya Allah. Faham? Yang pakai minyak wangi macam mana pun tuan-tuan, time busuk-busuk juga tuan-tuan. Sebab tu kita ni bila meninggal dunia perlu ditanam 7 kaki dalam. Sebab bau busuk yang amat sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak pernah cuba tuan-tuan tanya tukang gali kubur tuan-tuan. Tukang gali kubur, tanya dia pengalaman mereka. Masya Allah, macam-macam yang kita akan dengar. Cumanya kita tidak rajin nak tanya. Cuba tanya tukang mandi mayat. Menyebabkan kita ada sifat kesedaran. Tanya tuan-tuan. Tanya, nak tanya boleh tak? Sepanjang menguruskan mayat ni ada tak cerita-cerita seronok? Cerita-cerita tak seronok ada tak? Pengalaman tuan-tuan. Dia kata ada. Contoh tuan-tuan yang baru-baru ni, yang diviralkan, seorang wanita meninggal dunia kebakaran. Seorang isteri meninggal dunia kemalangan tuan-tuan. Ketika itu suaminya dapat diselamatkan oleh orang luar. Dia kata, abang tak apa, abang keluar dulu. Tapi suami tak sempat nak menyelamatkan si isteri. Akhirnya isteri itu mati kebakaran. Cumanya tuan-tuan, yang menjadi tanda tanya sewaktu dikeluarkan mayat tersebut, tidak memberi kesan pun tentang kebakaran. Mana mayat itu sempurna tuan-tuan. Kalau kita terbakar,
akan rentung. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita ada sesuatu kepada orang ini. Kenapa mayatnya itu dalam keadaan yang tak rentung? Apa istimewanya? Ya, maka berlakulah kajian kepada si mayat. Ditengok, cek, ya. Pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia baru balik daripada menunaikan ibadah umrah. Ya. Baru seminggu, tuan-tuan. Maknanya kalau dari sudut akal yang normal kita, tuan, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa-dosa dia. Ya. Sebab tu orang pergi Mekah ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Kedua, disebut bahawa dia seorang yang hafal Quran. Ya. Api pun tak sanggup. Ya. Api pun tak sanggup nak bakar, tuan-tuan. Allah. Ya. Sebab tu ganjil-ganjillah, cuba-cuba menghafal Al-Quran. Ya. Jangan kita tak cuba-cuba. Cuba tak banyak, sikit. Ya. Ustaz, kepala aku ni dah tua lah Ustaz. Dah tak larat dah. Nak tak nak? Itu persoalannya. Sebab tuan-tuan, kajian ada mengatakan walaupun umurnya 60 tahun, ya, tapi dia boleh tak hafal Quran? Boleh, tuan-tuan. Ada. Saya baca satu artikel. Pencen 60 tahun, duduk di pondok, ya, belajar Quran, hafal Quran 3 tahun, hafal 30 juzuk, tuan-tuan. Sebab dia nak. Ya. Inilah gambaran kepada kita. Jadi apa yang berlaku kepada Israel alaihissalam bila dah mengambil tanah, ya, maka dibentuklah Nabi Adam alaihissalam sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Ya. Setelah itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada siapa? Kepada seluruh para malaikat termasuk Azazil. Azazil ni, tuan-tuan, asalnya, tuan-tuan, dia berbangsa jin. Ya? Berbangsa jin, tinggal di bumi sebelum terciptanya Adam. Sebelum terciptanya kita ni, sebagaimana dalam tafsir Ibn Katsir menceritakan bahawa Azazil ini keluarga jin. Jin ini di bumi ini bergaduh, berbunuh-bunuhan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk mengamankan bumi ini. Ya. Maka salah satunya jin yang namanya Azazil ini diselamatkan oleh para malaikat. Maka hidup dia dalam kelompok para malaikat. Ini gambaran kepada kita, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala suruh mereka sujud. Apa yang berlaku? Hanya para malaikat sahaja yang sujud kepada Allah, bersujud kepada Adam alaihissalam, berbanding dengan Azazil ataupun nama gelimanya Iblis. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, hanya malaikat saja yang sujud. Sujud di sini memberi maksud apa? Tanda hormat. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain, menundukkan kepala sedikit, itu tanda hormat. Ya. Tetapi Azazil enggan. Sebab kenapa? Sebab dia diciptakan daripada api, berbeza berbanding dengan Adam yang diciptakan daripada tanah. Ya. Jadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila, ya, enggan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, enggannya Iblis, enggannya Azazil, Allah Ta'ala laknat dia. Ya. Bila Allah Ta'ala laknat Iblis, maka ketika itulah Iblis menangis sekuat-kuatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami.
Ya. Iblis menangis sekuat-kuatnya. Dalam sejarah mengatakan bahawa ada 4 keadaan iblis meraung sekuat-kuatnya. Ya. Dan disebut dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad fi Sirah Khairul Ibad. Ya. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad Yusuf Asy-Syami. Ya. Beliau mengatakan bahawa 4 keadaan iblis meraung sekuat-kuatnya. Pertama, ketika Allah Ta'ala laknat iblis. Kedua, ketika Allah Ta'ala halau iblis daripada syurga. Ketiga, ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis meraung semahu-mahunya. Keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Fatihah. Ini gambaran tuan-tuan. Maknanya sejarah menceritakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lalu semua mereka sujud kepada Adam alaihi salam kecuali iblis. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah iblis datang jumpa Nabi, ingin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin beriman dengan engkau. Baginda sallallahu alaihi wasallam setuju. Ya. Betulkah engkau mahu beriman dengan aku? Ya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau ikut aku. Kemana tuan-tuan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa iblis ke makam Nabi Adam alaihi salam. Kenapa kau bawa aku di sini? Kalau betul lah kau nak beriman dengan aku, maka sujudlah kepada Adam. Sujud di sini memberi maksud apa? Hormat. Hormat kepada Adam. Mana mungkin? Sombongnya iblis kepada Adam alaihissalam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Dan begitu juga yang berlaku kepada Nabi Allah Yaqub, isteri dan anak-anak baginda yang sujud kepada Nabi Yusuf, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Surah Yusuf ayat 100. Dan dia, yakni Nabi Yusuf, mengangkat kedua-dua ayah dan ibunya di atas singgasana dan semuanya sujud kepadanya. Ya, itu hanya syariat di zaman itu. Tetapi ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud itu telah dimansuhkan. Tak boleh sujud lagi. Maksudnya sujud mereka tu macam sujud sembahyang. Dia tak ada dah. Itu zaman dulu. Kalau kita tengok masyarakat Hindu tuan-tuan, saya pernah berlaku dalam hidup saya tuan-tuan. Hindu ni dia sanggup sembah kita tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya berada di sempadan apa nama di Setulang tuan-tuan. Setulang. Cuci kereta tuan-tuan, cuci kereta kat situ lepas kuliah masa tu di Masjid Bukit Cagar tuan-tuan. Habis kuliah maghrib, solat Isyak, kita cuci kat situ. Tuan-tuan, tiba-tiba datang seorang India. Datang seorang Hindu. Seorang Hindu, dia kata, "Bang, saya nak balik Singapura ni bang. Tak ada duit. Saya kehabisan duit. Boleh bagi tak? Duit sikit." Dia kata, saya tanya, nak berapa? Tak apa berapa, apa-apa yang nak bagi. $10 pun boleh.
Kebetulan saya buka di wallet saya tuan-tuan, ada $10 tuan-tuan. Bagi $10. Bila dapat tuan-tuan, subhanallah, dia tengok nak sujud tuan-tuan. Tanda terima kasih. Hindu, Masya Allah, tapi tidak disyariatkan lagi. Kalau anda kata dibenarkan tuan-tuan, nescaya baginda SAW akan perintahkan para isteri sujud kepada suami mereka. Itu tanda hormat. Tapi syariat itu dah tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsirnya berkata tentang tafsir ayat ini, iaitu kedua-dua ibu bapanya dan saudara-saudaranya yang lain sujud kepadanya. Mereka yakni saudara-saudara Nabi Yusuf seramai 11 orang. Perkara sujud ini sudah terkenal dalam syariat mereka. Apabila mereka memuliakan orang yang tua atau ada kedudukan, mereka akan sujud kepadanya. Perbuatan ini berterusan dibolehkan dari zaman Nabi Adam sehingga syariat Nabi Isa. Perbuatan ini walau bagaimanapun diharamkan dalam agama ini. Maksudnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, maknanya zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana saya katakan tadi, lalu dijadikan sujud khusus kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wallahu alam. Kita bagi laluan azan insya-Allah. Patut kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi tuan-tuan di muka surat 68.
Kalaulah hanya kerana sujud kepada selain Allah Ta'ala dianggap ibadah yang mutlak, tentulah perbuatan itu, yakni sujud kepada orang lain, tidak terkenal berlaku dalam mana-mana agama sekalipun. Kerana ia termasuk dalam kekufuran, tidak berbeza daripada satu syariat dengan syariat yang lain. Allah Ta'ala tidak akan menyuruh kufur dengannya dalam keadaan apa sekalipun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 7. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Dan Allah Ta'ala tidak redha untuk hamba-hambanya berlaku kufur. Maka dapatlah difahami bahawa perbuatan sujud atau mana-mana selainnya daripada jenis-jenis ketundukan tidaklah dinamakan ibadah dari segi syarak kecuali jika beriktikad. Contohlah tuan-tuan, kita tunduk, patuh, hormat kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Kita ampun Tuanku. Kita hormat. Kalau di setengah raja, maka dia akan sembah menggunakan tangan. Ampun Tuanku. Kalau di negeri kita hanya menundukkan kepala saja. Ampun Tuanku. Beza budaya. Tapi tengok etikad dia bagaimana? Sebagai hormat. Bukan menganggap dia itu sebagai Tuhan. Tapi kalau dianggap dia sebagai Tuhan, maka salah. Itu dia. Seperti apa yang diterangkan dahulu, iaitu berkeyakinan bahawa yang disembah atau sesuatu yang ditunduki padanya adalah sifat rububiyah. Yang boleh kita tunduk, sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu kita tidak dibenarkan. Hatta ibu kita, tuan-tuan. Ya betul ibu kita, tapi kita sembah dia seolah macam dia Tuhan, tak boleh. Tapi kita hormat dia boleh. Hormat sebagai seorang ibu, anak kepada ibu. Dan ia boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Maknanya itu adalah sifat ketuhanan, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bagi kita sakit, boleh bagi kita suka, boleh bagi macam-macam kat kita, tuan-tuan. Macam-macam Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh beri kepada kita sebagai makhluk. Dan kadang-kadang kita tak boleh nak buka mata kita, tuan-tuan. Bila kita tak boleh buka mata kita macam mana, barulah Allah. Contoh kita pergi bilik air, tak boleh nak keluar, tuan-tuan. Buang kecil tak boleh keluar, nak buang yang besar pun tak keluar. Masa tu macam mana? Hari ke hari, hari kedua sama juga perasaan nak buang air, tapi tak keluar-keluar. Hari ketiga seksanya. Tu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beri kepada kita sebagai makhluknya kenikmatan berqada hajat. Sebab tu bila kita qada hajat, tuan-tuan, keluar tu alhamdulillah, seronoknya. Cuba kalau tak boleh qada hajat, macam mana, tuan-tuan? Masya Allah, muka kita yang handsome, habis handsome, tuan-tuan. Macam cerita itulah Laksamana Doremi. Dia tengah melepas labib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni dia. Mana nikmatnya qada hajat tu. Contoh kita makan, tuan-tuan, alhamdulillah, seronoknya makan, nikmat makan, tuan-tuan. Cuba makan tak ada nikmat, macam orang kena COVID, tak ada rasa apa, tuan-tuan. Ni saya tanya orang kena COVID, tuan-tuan. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jagukan kita. Kata ada apa-apa, Ustaz. Itu pun paksa makan. Allah Ta'ala tarik nikmat rasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti sujud orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka,
dan permohonan mereka kepada Tuhan-Tuhan tersebut di mana mereka mempunyai i'tikad sedemikian. Haruslah difahami bahawa tunduk patuh dan merendahkan diri yang ditujukan kepada Allah Ta'ala tidak serupa dengan maksud ibadah dalam semua hal. Tidak boleh dikatakan bahawa semua ketundukan khudu' atau merendahkan diri bermakna ibadah hakiki. Ada juga yang bukan bermaksud ibadah hakiki. Dalam arti kata lain, bukanlah kerana hanya tunduk, patuh dan merendahkan diri dianggap sebagai beribadah kepada selain dari Allah Ta'ala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlalu banyak contoh yang akan kita kongsi tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan hari yang sama. Apa contoh-contohnya? InsyaAllah tuan-tuan akan ketahui selepas ini. Jadi kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.